Nama saya Nik Rozirah Nik Mansur. Jadi saya nak tanya tentang harga emas ni. Bila dia naik, bila dia turun, adakah dia bergantung kepada keadaan ekonomi atau bergantung kepada benda-benda lain seperti krisis COVID-19 dan sebagainya. Itulah dia tadi soalan daripada penonton kita. Adakah harga emas ini bergantung kepada faktor ekonomi ataupun disebabkan situasi pandemik COVID-19? Dan yang arif untuk menjawab soalan tersebut adalah bersama kita di studio hari ini adalah Encik Syamsuddin Kadir, seorang pakar perunding pelaburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Semakin bertenaga nampaknya, apatah lagi sekarang dengan situasi emas menurun harganya ini. Tuan, kita terus menyantuni soalan yang diberikan oleh penonton tadi. Bagaimana nak tahu naik turun emas? Saya rasanya kalau kita tengok dia ada berlawanan dengan 2-3 benda lah. Contoh paling mudah saham. Apabila saham jatuh, emas naik. Contoh masa apabila berlaku COVID itu, jadi penguncupan ekonomi dunia, apabila ekonomi dunia mengucup, saham jatuh. Bila jatuh, pelabur-pelabur takut nilai duit dia dalam saham jatuh. Yang dulu RM10 dah jadi RM1, RM5. So dia akan cepat-cepat keluarkan daripada saham. Dia akan cari aset yang paling selamat menjaga nilai, iaitu emas. So dia akan pindah itu sebab harga emas naik macam roket daripada sejak COVID awal bulan 2 itu naik macam roket lah. Jadi dia naik mendadak. Dia sekarang asasnya kalau perang, apabila perang nak berlaku, orang akan jual mata wang apa. Terutama mata wang dunia famous tu lah, US dollar. Jadi orang kepak dalam emas. Perang. Sebab orang tahu kertas ni tak bernilai. Kita di Malaysia sebenarnya dah berlaku. Masa zaman Jepun, duit apa? Daun pisang tu. Kan berguni-guni. Lepas Jepun dah ni, habis kosong nilai. Jadi itu sebab salah satunya apabila minyak naik, harga emas turun. Kalau minyak turun, orang akan pindah ke dalam emas. Itu yang jadi satu menyebabkan harga emas tu naik. Jadi kalau pengucupan ekonomi, memang orang akan pindah ke dalam emas. Saham jatuh memang emas. Satu lagi, apabila saham naik, harga emas akan turun sikit. Betul. Sebab orang akan pindah. Sebab orang nak buat untung cepat. Itu antara sebab-sebab faktor-faktor. Cuma macam kita ni jangan risau ada setengah, alamak harga turun. Kan ada setengah orang takut dia dah beli 300 hari tu. Sebenarnya turun, tapi gram kita tak berkurang. Kat rumah aku berkurang. Tak ada. Gram tak berturun. Kita lagi mana kita tak jual, tak ada masalah. Sekarang kita tahu ianya antara yang nilai susutan yang paling ketara lah sekarang ni dengan harga 230. Sangat-sangat. Sebab kalau kita ambil emas 999.9, emas 24K, harga tertinggi tahun ni sekitar 7 Ogos ke, RM304 segram. Hari ni RM258 segram, lebih kurang. Banyak tu, sangat banyak. Apa yang perlu dilakukan pada waktu ini? Dia sebenarnya trend ni, kita tengok sebab tadi dah tunjuk Kelantan KL. Dia trend orang KL dengan Kelantan ni lain sikit. Orang Kelantan ni apabila saya tengok, bila harga semakin naik masa naik itu, dia orang beli. Makin tinggi mereka makin beli. Itu orang KL. Ya, orang Lembah Kelang lah terutama. Tapi bila turun dia biar dululah. Tapi yang Kelantan pula apabila harga naik dia beli. Tapi apabila turun dia borong. Itu sebab yang berlaku kat Kota Baru, dia ni masa untuk memborong. Apa bezanya harga kita borong bila harga naik dan harga turun tu? Dia sebenarnya kalau di Kelantan ni, kalau naik dia beli je sikit-sikit, tapi turun baru memborong. Jadi sebab memborong ni sebab dia dapat jimat terus banyak. Jadi itu yang mengambil sebab. Cuma yang macam KL kita takut dah naik lah, dah semakin naik. Macam sana naik pun beli, turun pun beli. Jadi duit tu dia tak beli sekaligus. Kalau macam kita KL naik, terus beli. Ada contoh ada RM10,000, RM100,000 dah ada planning dah nak beli. Ataupun RM10,000 dia dah bagi 3 kali beli. Maknanya tak digalakkan lah. Kalau harga, contohnya harga emas sekarang tengah turun, boleh tak kalau kita nak beli secara pukal, beli banyak-banyak simpan sekaligus kan? Dia bagus. Dia bagus juga. Cuma kalau hari kita beli tu kena hari paling rendah, alhamdulillah. Tapi kalau alamak esok turun lagi. Jadi kan sayang. Jadi kalau ada RM10,000 ke berapa puluh ribu, kita peruntukkan. Hari ni beli, 2-3 hari tengok dulu. Dalam 2 minggu, 3 minggu baru 3 kali kita beli. Kita beli harga supaya at least taklah rasa down sangat. Tapi kalau beli emas ni senang je. Beli emas memang menyesal, tak beli emas pun menyesal. Beli emas contoh kita beli hari ni, menyesalnya apa? Alamak, esok turun lagi, betul dia. Kenapa tak tunggu esok? Kalau esok naik, kenapa hari ni tak beli banyak? Menyesal juga. Menyesal. Lagi tak beli memang lagi menyesal lah. Ini berbalik kepada topik yang ingin kita bincangkan. Mungkin ada juga persoalan daripada beberapa rakan kita di Facebook dan juga yang telah pun kita dapatkan tu, nanti kita akan dapatkan. Tapi mungkin sekarang ni emas, kita tahu ianya memang satu perdebatan yang tidak berkesudahan lah. Aset atau pelaburan. Jadi Tuan, untuk menyantuni penonton yang mungkin baru ingin berjinak-jinak, apa sebenarnya kelebihan ataupun adakah ini aset atau pelaburan kepada orang ramai? Dia secara rasanya kalau emas
Sebab sekarang zaman dulu emas perhiasan je. Sekarang ni kita dah ada gold bar pun boleh beli dengan saiz kecil. Betul. Dulu dengan jongkong ingat sekilo. Yalah, jongkong macam nak buat rumah bata lah, jongkong bata. Sekarang ni 1 gram pun dah boleh beli. Betul. Jadi sebenarnya emas perhiasan dengan emas jongkong, gold bar, whatever semua ni, akaun adalah aset. Tapi yang lebih pada pelaburan, dia lebih pada, kalau sekarang yang lebih ke depan adalah gold bar. Okey. Jongkong yang segi 4 tepat ataupun dinar. Ya. Sebab kenapa? Sebab emas perhiasan ni dia ada susut nilai dia tinggi. Okey. Dia bukan menyusut depreciation tu, dia masa nak jual. Macam kita kereta second hand lah. Tengok cari dalam online, harga market 50, pergi jual dia ambil 40 sebab dia pun nak jual balik. Ya. So emas perhiasan dia ada susut nilai, kenapa tinggi? Sebab dia ada kos upah. Kos upah ya. Kos upah yang tinggi. Jadi apabila kita jual balik dia dapat rendah. Tapi kalau kita nak pakar badan, takkan nak beli jongkong, right? Mesti kena emas perhiasan. Jadi makna dua-dua tu adalah aset, dan emas ni satunya dia boleh melamatkan duit boros kita. Sebab sekarang zaman dulu tak apa, zaman muda-muda okey, nak keluar duit kena pergi bank. Betul. Office hour, lepas tu dah ada ATM sampai pukul berapa? 10 malam ke? Betul. Itu pukul 6 5 pagi. Lepas tu lama-lama sekarang dah 24 hour. Sekarang dah ada online. Lagi pun lagi. Jadi salah satu caranya kita pindahkan duit kita tu dalam bentuk emas. Okey. Dia boleh buat secara online, lepas tu ambil fizikal dia. Okey. Itu jadi boleh menyelamatkan. Jadi dia, dan satu lagi emas ni dia boleh tukar, kenapa aset dan pelaburan dia boleh tukar jadi tanah, kebun dan sebagainya. Melalui emas. Dan dia, siapa yang buat emas dia akan boleh beli rumah 10 tahun lebih awal. 10 tahun lebih awal. Kalau kita buat cara biasa 10 tahun lambat untuk beli rumah. Banyak lagi bertanya ni. Okey. Kan? Sebenarnya bagus kalau kita ni sangat berminat ni, nampak dah. Saya macam berminat. Baru saya sedar betapa pentingnya emas ni kalau kita nak buat pelaburan. Dan sebenarnya kita ada soalan daripada penonton kita, soalan di Instagram MHI. Kalau kita boleh lihat soalannya. Ini dia soalannya. Berbalik ke simpanan emas untuk beli aset, berbaloi ke simpanan emas untuk beli aset seperti rumah atau tanah. Dan satu lagi dari yang di bawah tu, boleh nyatakan platform terbaik untuk melabur emas atau sekadar membeli emas fizikal dan menyimpannya. Okey, saya rasa soalan pertama tadi dah dijawab untuk membeli emas. Memang betul. Dia kalau emas ni boleh memcepatkan beli, macam kata rumah, tanah 10 tahun lebih awal. Kalau nak beli tanah lot tu 2 tahun pun boleh. Tengok sebab dia gini, dia kena apa-apa kalau ada emas fizikal dia jadi ketagih. Dia jadi macam orang ketagih dadah. Dia tak fikir benda lain tak bernilai. Jadi kalau orang dah ketagih ni, kadang-kadang dia pergi makan keluarga dia. Orang lain order makan, dia ambil nasi, dia ambil kuah-kuah je. Sebab dia dah set kepada RM100, aku makan mengarut, dah lebur setengah gram emas. Dululah, sekarang 0.3 lah. Maknanya sekali kita dah beli emas tu, kita akan berterusan beli emas. Dia akan jaga, yes. Kebiasaan. Dan cuma yang bagusnya, dia tukar macam tadi. Tukar emas tu kepada tanah, bukan simpan je. Ada momen harga naik, tukar jadi tanah. Start balik pula. Okey. Soalan kedua, platform terbaik untuk menyimpan, sebab saya juga pernah beli 1 gram dan kita simpan dalam almari je. Dia sebenarnya kalau untuk orang miskin ni, kalau boleh dia cari yang saiz yang lebih besar. Tak apa, bermula kecil boleh cari saiz besar. Tapi kalau untuk orang kaya 1 gram tak apa, sebab 1 gram ni susut nilai dia tinggi. Okey. Dia semakin besar saiz gram, contoh 10 gram dia 9%, lebih kurang. Sebab kalau let's say sekilo 6% je susut nilai dia. Maknanya macam ni, kalau emas perhiasan kalau kita beli 1,000, kalau esok harga RM10,000, insya-Allah kita jual balik dapat sekitar RM7,000. Lebih kurang lah, tengok atas kedai. Ada kedai dapat lebih, itu alhamdulillah. Sebab bukan kedai nak ambil untung banyak, sebab kos upah tu design. Dia mungkin lebur balik. Okey, kalau emas jongkong ni, gold bar, kalau kita beli ataupun dinar, kita beli 1,000, kalau esok harga RM10,000, insya-Allah kita dapat 9,100 ke atas. Semakin besar saiz seketul, semakin fikir macam kita beli sedozin barang kan murah. Dia macam tu lah, keping. Jadi kalau 1 gram tu not advisable lah. So kalau untuk nak beli tanah apa tak. Tapi tak apa, boleh beli. Kumpul yang 10 ke atas ataupun 1 dinar ke atas, itu lebih cepat untuk beli tanah. Okey, baik. Okey, kita ada beberapa pandangan dari orang ramai dan juga mungkin soalan juga dari penonton setia Malaysia hari ini. Silakan. Bagi pendapat saya, untunglah untuk beli barang kemas, sebabnya kemas ni dia ada time dia naik harga, time dia turun harga kan. So tak rugilah kalau beli. Sebagai saya pun seorang perempuan, emas tu kira perhiasan wanita kan. So untunglah untuk beli barang kemas. Selain dari pakai, so kita boleh investment lah. So lama kalau kita pakai, so 2-3 tahun lagi insya-Allah emas akan naik. So kita pun boleh, kalau nak pakai perlu duit, so kita boleh jual. So dapat imbuhan lah, ada profit jugalah kalau emas tu naik lah. Satu perhiasan mentah, lagi satu kalau kita kahwin pun kita orang beli emas kan untuk batalkan air sembahyang semua tu lah. Saya rasa memang kalau wanita, memang barang kemas tak dapat dipisahkan lah. Jadi
sekarang harga tengah turun, memang kena carilah, kena ada. Ya, betul, itu pendapat orang ramai berkaitan dengan harga sekarang semakin menurun dan mungkin juga tentang kebaikan menyimpan emas, melakukannya sebagai satu aset dan juga pelaburan. Sebab kita kena faham kedua-dua ni. Nak main perlu ada ilmu juga, ya, betul. Tuan. Dia bukan jangan pakai masuk orang beli, kita beli. Lepas tu kenapa beli? Dah orang lain beli, saya pun beli, itu tak boleh. Dia kena ada matlamat. Dia kalau beli emas mesti bermatlamat. Walaupun pelaburan untuk apa? Sebab bila kita tahu, baru kita tahu bila masa nak jual. Sebab banyak orang jual emas apabila harga tinggi. Bagi saya itu silap. Sebab bila dia keluarkan duit emas tu, dia tukar dalam bentuk dalam akaun biasa. Akaun biasa kita ni 90 tahun baru jadi double. Okey. Duit kita dalam akaun biasa 90 tahun. Manakala simpan 10,000 ini, dia akan jadi 20,000 90 tahun akan datang. Tak sempat. Yes, betul. Itu sebab emas tu jangan ditukar dalam bentuk cash. Dia hanya ditukar apabila dah capai matlamat. Nak beli kereta second hand import ke, nak kahwin macam tadi. Nak kahwin, baru kita ni. Kalau sekadar dah untung jual, jangan. Itu beli saham. Kalau nak beli tinggi untung jual, tu beli saham di Bursa Malaysia. Kita ada saham emas juga yang patuh syarat dengan tak patuh syarat. Jadi kalau nak jenis main yang sport macam hari nak tengok pagi petang, tu beli saham. Baik. Dan kalau tadi macam Tuan katakan bahawa untuk pelaburan seelok-eloknya beli emas congkong. Okey, tapi sesiapa yang mungkin tak berminat nak pakai emas perhiasan dan sebagainya, emas yang sesuai untuk dijadikan pelaburan, emas perhiasan tapi untuk dijadikan pelaburan nanti. Adakah perlu emas tu orang kata pure gold ataupun campur-campur? Dia yang paling bagusnya emas kuning itulah. Kerana sekarang orang letak dengan emas putih apa, sebab emas putih ni kalau tengok saya rasa tak ada nilai. Beli mahal. Nak jual tu macam seolah tak ada nilai lah. Kan ada trend sekarang kan dia memang campur. Perhiasan semata-mata. Kalau dia kuning itu yang terbaik. Okey. Kalau 91 dan yang kuning maksudnya tak campur lah. Sebab kalau nak jual nanti kedai kata ini campur kan susah. Dia bagi ayat apa, dia pun susah nak tentukan berapa. Sebab yang lebih paling mahal 999, kedua tu 916. Ya, okey Tuan. Kita ada sikit masa je lagi, tapi mungkin sikit nasihat dan panduan kepada orang ramai yang menyaksikan bersama kita, kepada mereka yang apa yang perlu diketahui dalam sudut asasnya, dan nak menjawab persoalan yang paling banyak ditanya ni. Adakah kita perlu sabar dulu? Adakah harga akan turun lagi menurut pandangan Tuan atau bagaimana? Macam saya kata tadi, dia macam beli saham, beli apa. Sekarang kalau duit kita beli dulu sikit. Dan kita tunggu, macam kita bajet untuk 3 kali beli. Jangan main teka-teka lah, maksudnya dia ada strategi dia. Memang dia akan, paling kurang nampak rendah ni kalau kita rasa pekan, sebab kalau dia naik habis terus. Sebab dia tak nak dijangka emas ni. Kita rasa akan turun, tengok dia naik. Betul? So jadi beli sikit. Contoh kita bajet nak beli 3 dinar. Hari ni beli 1. Okey. Minggu depan nampak dia naik sikit, tak apa. Naik sikit pun terpaksa beli. Kalau tak beli nanti dia naik dah. Lagi sebab naik, ni dah murah sangat dah bagi saya. Murah, kalau tu boleh turun lagi alhamdulillah lah. Cuma isu kadang duk tunggu yang bawah-bawah tak terbeli-beli. Dia sebab emas ni satu boleh menyelamatkan boros halus kita. Sebelum duit tu habis dengan benda-benda lain, kan online, kita pindah dalam emas untuk membantu kita. Dan emas dapat mengejar untuk beli hartanah, sebab harga hartanah naik sehari RM100 secara purata di Malaysia. Sebulan 3,000, setahun 36,500. Jadi kalau kita tak beli, kita akan menyewa sampai mati di Malaysia. Itu dia. Okey, maknanya kita ni perlu ada ilmu yang cukup, yang lengkap. Betul. Sebab saya sendiri fikirkan bahawa kalau kita nak menjual beli emas ni, kita perlu beli emas tu pada harga murah dan kemudian jualnya pada harga tinggi. Rupanya silap. Tak, bukan. Okey Tuan, mungkin sedikit pesanan pada mereka. Okey, jadi tuan-tuan dan cikgu yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, beli emas make sure fizikal tu dengan kita. Jangan online, tak apa. Sekarang memanglah kita beli barang dapur rumah pun online. Cuma barang tu mesti kita dapat. Jangan just on paper saja. Takut kena skin cepat kaya. Betul. Banyak jangan. Kalau emas terlalu murah daripada yang lain, berhati-hati, dia mungkin bukan kandungan emas dalam tu. Itu kena jagalah. Okey, ini satu aspek menarik juga. Mungkin saya nak tanyakan sikit berkaitan dengan ke mana yang perlu dikunjungi kalau nak tahu yang bahawa ini betul-betul tulen, betul-betul selamat. Dia sebenarnya tengok kalau produk tu ada tak orang lain jual juga produk tu. Dan tempat gadai siapa yang terima. Kalau emas jenama tu tak ada orang terima untuk gadai, memang janganlah. Okey, maknanya kadang-kadang saya lihat di media sosial ada yang bermain kutu, kutu emas katanya. Itu selamat atau tak? Okey, kalau ikut undang-undang Malaysia memang tak boleh main kutu lah, sebab dia kata pengambilan deposit. Tapi sebenarnya kutu emas tu kena jaga juga. Emas yang dia bagi tu tulen ke tak, tu yang kita risau. Kalau tulen tak apa, sebab benda tu nak cek benda yang payah. Saya pernah tanya saudara wife saya yang ada kedai emas, tanya dia macam mana nak tahu orang datang jual kedai emas. Sebab Aranung di Malaysia ni ada dah. Aranung kerja dia nak pergi satu kos untuk cek ketulenan emas RM15,000. Tu pun masih kena tipu lagi. Ada yang di gadai di Aranung, lepas orang tu tak tebus, dia cairkan balik, dah keluar benda lain. Jadi yang sepupu saudara wife saya ni kata,
Nak tahu orang bawa emas ni satu benda, tengok cara dia berjalan masuk kedai kita tu, kedai emas tu. Okey. Situ dia dah boleh tahu dah at least 50% orang ni bawa emas original ke tak. Macam orang kata sekilas ikan di laut sudah aku tahu jantan betina. Tapi jangan tanya wanita. Wanita dah siar ikan dah banyak dah. Betul. Tapi sampai sekarang tak tahu yang mana jantan betina. Kecuali ada telur je. Tanya lelaki. Baik, ini satu perkongsian sangat menarik daripada Tuan Syamsuddin Kadir, Peneropa Pelaburan yang kerap juga kita panggil. Terima kasih banyak. Saya suka. Betul. Saya pun suka. Saya lagi suka. Okey, baik. Kan sudah bersama dengan kami.